Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم. يا رسول الله وما داء الأمم؟ الأشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال رواه Imam Al-Hakim. Yang saya hormati sahabat syurga kita selaku pengurusi majlis, dalam ramai-ramai dia paling berani tuan. Dah lah confirm syurga dah. Atas dunia pun dia juga dapat pahala kat situ. Yang dihormati Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, tak lupa kepada sahabat-sahabat media kita yang bertungkus lumus untuk memastikan kuliah yang disampaikan di Terengganu ini sampai di pelusuk semua manusia di tempat dan rumah. Dan kalau kita tengok, mungkin angka yang tengok secara online itu kadang-kadang lebih ramai. Semalam di Al-Iman Losong, mari dulu di Pengadang Baru, menang ke online pula dah. Di Pengadang Baru 10,000 orang, semalam pun sama 10,000 orang yang tonton secara live. Nah, maka teknologi itu bukan perlu dihapus tetapi perlu diurus. Urus dengan boleh mendatangkan barang manfaat, insya-Allah, mudah-mudahan. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik dan hidayahnya, sama-sama malam ni tuan-tuan dan saya Allah menghimpunkan di tempat yang baik dan waktu yang baik. Sebab waktu maghrib ni adalah peak hour, waktu yang paling kritikal, paling sibuk. Kalau tuan-tuan pergi di pasar malam, waktu ni paling ramai orang. Tuan-tuan pergi di pasar raya sekarang, waktu ni cukup ramai. Dan tuan-tuan tengok sekarang kalau di siaran televisyen, drama pukul 7 sampai pukul 8 tu, suami kucik sotong, perempuan tak berdosa, amboi kemah tajuk tuan. Perempuan tak berdosa. Perempuan yang tak berdosa ni, di antara yang Nabi sebut kemuliaan mereka ni adalah masuk ke dalam syurga. Di antaranya siapa dia? Asiah, Maryam, Fatimah, Khadijah. Ni 4. Hak ni drama Melayu tambah yang kelima. Tak berdosa, syurga lah dah kalau ikut. Awal-awal tu dosa dah sebab tak pakai tudung. Awal-awal tu dosa dah, duk belau pegang laki puang, tak jaga adab dan sebagainya. Bukan kata salah tak tengok televisyen, tengok tuan. Saya cakap ni bukan kadang-kadang tengok. Tapi janganlah sampai peringkat kadang-kadang sembahyang dilewat-lewatkan. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man jama'a baina salatain, barang siapa yang menghimpunkan 2 salat dalam satu waktu, maka sebelah kaki ni menempa nama dalam neraka Allah. Bukan tinggal salat, melewat-lewatkan salat ataupun sengaja menghimpunkan 2 salat, bukan disebabkan jamak, bukan disebabkan musafir ataupun darurah-darurah tertentu yang membenarkan ada rukhsah kepada dia untuk jamak, tapi dia sengaja lewat-lewatkan salat. Kalau orang Kedah panggil mekngot, orang Terengganu panggil lerek. Dia buat lerek gitu. Dia sembang dulu kedai kopi.
Ya buat main bola duk di padang dulu nak buat macam EPL tu, macam Champions League, habis-habis nak komen-komen dulu. Oh tadi patut bogo, buat apa mudak bogo, aku kita kalah dah. 40 minit pula nak komen. Lepas balik pukul berapa? 7.45 tak balik lagi. Saat lagi pukul 8.10 minit dah masuk mayang isyak. Sampai rumah pukul 8, ambil wuduk, baru angkat takbir, belum bagi tahiyat, orang dah azan. Maka perbuatan macam ni Nabi kata seolah-olah menempa nama dalam neraka Allah. Na'udzubillah. Sebab tu kena pesan ke anak-anak, kepada isteri. Kadang-kadang mak dengan ayah datang molek dah masjid, surau, tapi anak-anak di rumah tak pesan. Kena pesan. Sebab kita terikat dengan anak. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan dan saya saja kalau duk jaga semayang ni, bekak day-day semayang, tiba-tiba anak di rumah tak solat, dalam keadaan mereka dah ulul ahlam wan nuha, mereka dah baligh dan berakal, baligh dan berakal tadi, dan mereka tinggalkan solat, maka setiap saat tanggungan dosa kita berkongsi. Sebab apa? Kita adalah ayah dia, kita adalah mak dia. Bah Nabi sebut dah, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Anak-anak kita lahir ni suci belaka, tak ada dosa belaka. Kalau dia tinggal semayang, asbab kita. Kalau dia tak tutup aurat, asbab didikan kita. Kalau dia melawan cakap, sebab kita. Sebab dia lahir tu tak ada apa. Yang dia belajar semuanya daripada apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan siapa yang dia berkawan. Dan semua ini perlu kita jaga. Sebab tu dengan taufik dan hidayah Allah pada malam ni, tiba-tiba dalam kesibukan dunia ni, Allah mengizinkan tuan-tuan dan saya malam ni duduk dalam masjid. Masya Allah. Doa, saya doa pada tuan-tuan semua, dan saya mohon tuan-tuan doa kat saya juga. Moga-moga ini di antara amalan yang Allah izinkan kepada kita sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Sebab tuan, syurga gini, ada manusia yang Allah mengizinkan syurga dengan sebab dia mati syahid. Sahabat-sahabat kita duduk di Palestin, duduk di Syria, nak mempertahankan negara, agama mereka, sampai peringkat mereka korbankan nyawa. Sahabat-sahabat yang syahid dalam medan Uhud tu, confirm Nabi kata syurga. Yang mati dalam perang Badar, confirm Nabi kata syurga. Yang syahid dalam medan Hunain, Khaybar, confirm syurga. Tu Nabi sebut. Tapi agak-agak tuan-tuan, agak-agak je. Tuan-tuan dengan saya duduk dalam masjid malam ni, agak-agak ada tak peluang untuk kita mati syahid? Agak-agak. Dengan cara hidup kita sekarang lah. Kan? Tuan-tuan boleh jawab sendirilah. Saya rasa saya boleh jawab, tuan-tuan boleh jawab. Kita nak perang apa tuan-tuan? Subuh pun kadang-kadang bukan subuh gajah, subuh khinzir tuan-tuan. Bangun pukul 7.30, pukul 10 baru nak mayang subuh. Ada orang yang, maksudnya yang pilihan pertama mati syahid, mungkin saya dengan tuan-tuan ni dok kot cetong ni kan, dok dang cara ni. Yang kedua, kalau lah ada manusia mungkin Allah pilih kepada mereka syurga disebabkan banyak sedekah dia atas dunia. Maksudnya sedekah ni banyak dia bagi atas dunia. Baik, saya yakin semua dalam ni orang-orang yang pemurah belaka. Tetapi tuan-tuan cuba buat kiraan, buat anjakan yang kita ingat saja. Sepanjang 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun hidup ni, agak-agak tuan-tuan pada keperluan dunia kita spend banyak ataupun pada sedekah jariah banyak. Maksudnya rumah kita harga 300,000, ada tak agak-agak kita derma 300,000? Kalau kenderaan kita harga 200,000, 2-3 biji tu, satu X70 115,000. Kalaulah pada urusan dunia kita spend banyak ni, agak-agak tuan-tuan, okey, tak boleh nak sama pun tak apalah. Kalau 10% agak-agak sampai dah. Total value yang kita miliki, rumah, kenderaan, spending kita setiap hari, OPEX cost setiap hari yang kita duk keluarkan, perbelanjaan dapur, bagi nafkah dan sebagainya, let's say kata sebulan RM3,000 kali dengan 40 tahun sejak kita dah mula dapat gaji.
So setahun akan dapat lebih kurang 36,000 kali 10 tahun akan dapat 360,000 kali 40 tahun akan dapat sekitar 1.4 1.3 juta. Baik, agak-agak dengan 1.3 juta daripada pemilikan harta sebulan 3,000 saja, tak ambil lebih. Maka ada agak-agak sahaja dalam kalangan kita dah menderma lebih daripada 140,000. Maka yang kedua dalam bab sedekah jariah ni, ambil 10%, ambil 100%, balik awal dengan, bukan kata saya semualah, saya rasa mungkin. Yang kedua apa mungkin tak layak saya dengan tuan-tuan nak masuk syurga. Mungkin dah kita tengok yang ketiga, mungkin ada orang yang Allah bagi syurga kepada dia disebabkan Quran yang dia baca. Sejujurnya tuan-tuan, hari ni ada tak yang tak buka langsung, tak baca langsung di Quran? Ada tuan. Dalam Quran itu ada 1,27,000 huruf. Allah tak wajibkan kita baca 1,27,000 huruf. Kalau tak boleh dalam 30 juzuk, 1 juzuk boleh tak? Kalau asal 1 juzuk pun tak gerak kita, Ramadan je gagah sikit. 1 juzuk ada 34,233 huruf. 1 juzuk pun payah juga kita. Satu muka surat cuma ada 15 baris. Dalam satu baris ada sekitar lebih kurang dalam anggaran dia dalam 1,300 atau 1,400 huruf. Tak boleh juga ambil 5 baris ada sekitar dalam 400 huruf. 5 baris dalam satu muka surat, satu mushaf tu ada, satu muka surat ada 15 baris. Satu baris semua total 15 ada lebih kurang 1,400 huruf. Baik, kita tak mampu rasa nak baca semua ni, maka bahagi, ambil sulus 1/3, 5 baris saja. Mungkin ada lebih kurang dalam 450 huruf. Tu pun kadang-kadang saya dengan tuan-tuan tak mampu nak buat. Maka Al-Quran mungkin bukan asbab utama tuan-tuan dan saya masuk syurga. Baik, persoalannya yang mana untuk kita masuk syurga ni? Hak pertama tak boleh, yang kedua tak dapat, yang ketiga tak dapat. Mudah-mudahan kita mendoakan kepada Allah, Allah mengizinkan seperti mana Allah bagi kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Sekecil-kecil amalan yang dilakukan hanya dengan istikhamah, salat sunat, wudu, Allah memberikan syurga kepada beliau yang digambarkan, yang diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, disebut di dalam kitab Jam'ul Fawaid. Mayang sunat wudu sahaja, istiqamah yang tu ya, Allah bagi syurga pada dia. Dan malam ni kita doakan pada tuan-tuan dan saya, kita sumpah sama-sama insya-Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan dengan sekecil-kecil amalan menghadirkan diri ke Masjid Surau secara istiqamah. Nah, ada apa jua tersebut, Allah memberikan syurga insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah dengan lebih kurang dalam 40 minit, kita tak boleh lama sebab banyak SOP yang perlu kita. InsyaAllah 8 suku kita berhenti, boleh tak nak? Belajar sikit daripada Isyak, kita berhenti. Ada satu benda yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 4 perkara yang perlu menjadi bekal kepada kita. Bekal untuk kita duduk dalam kalangan orang yang sedikit selesa. Makna selesa ni, kalau kita nak pergi exam, sekurang-kurangnya kita dah tahu dah apa soalan-soalan yang boleh diagak-agak. Kalau buku tu ada 30 chapter, kita dah tahu, mungkin kita punya lecturer dah bagi dah, okey, kena hafal chapter 1, 2, 3, skip 7, 8, 9. Maka kita duduk, kita takkan baca semua, mungkin kita tak sempat. Kita membacalah 1, 2, 3, 6, 7, 8. So kita ada at least preparation. So sama dengan Al-Imam Al-Ghazali kata, kepada seorang manusia itu kena ada preparation dia. Sebab ini di antara asas yang perlu ada kepada seorang manusia sebelum dia mati. Syurga neraka Allah tentukan, pahala dosa Allah yang izinkan. Tetapi tugas tuan-tuan dan saya, ikhtiar di atas dunia ni ketika hidup untuk mendapatkan benda tu.
Seperti mana seorang yang sedang lapar, maka secara adat dia kena ikhtiar mendapatkan makanan, barulah hilang lapar dia. Boleh tak dengan izin Allah hilang lapar tanpa makan? Boleh. Tetapi kita ni secara hakikatnya perlu usaha dulu. Orang yang dahaga, boleh tak sekadar duduk atas jadah, ya Allah bagilah aku hilang dahaga. Dengan kekuasaan Allah, tidak ada benda yang mustahil. Allah boleh menghilangkan dahaga, seperti mana Allah bagi kepada golongan Ashabul Kahfi yang ratusan tahun mereka ditidurkan tanpa makan, tanpa minum. Tuan-tuan, secara adat perubatan, mana boleh hidup? Tuan-tuan pergi tengok, kalau orang koma, kalau orang yang stroke dan sebagainya, duduk di atas katil, kalau tidak makan, tidak minum, paling lama mungkin 5, 6, 7 hari, maka dia akan meninggal dunia. Tak makan boleh tahan lama, tak minum tak boleh tahan lama. Maksimum mungkin 9 hari, 7 hari. Depend on tubuh badan macam mana. Orang muda mungkin boleh tahan lama sikit. Tetapi Allah mengizinkan pada kisah Ashabul Kahfi dalam surah Kahfi itu, maka menceritakan bagaimana ratusan tahun, riwayat kata 300 tahun mereka ditidurkan. Saya pernah accident tahun 2018, kaki tangan patah, kepala ni ada 33 jahitan, terbaring di atas katil. Bukan tak bergerak juga, tapi tetap kaki jadi kecil sikit tuan-tuan waktu tu. Sebab otot kaki bila tak menggunakan kaki untuk berjalan, kaki yang patah tu kita ampu dia, tak guna, maka otot jadi kecil, kaki jadi kecil. Maka nak boleh bagi normal macam sekarang ni balik, perlukan masa untuk nak naikkan balik otot kaki, nak makan dan sebagainya, kena jaga balik. Tu baru tak jalan 2-3 minggu. Ni bayang 30 tahun. Tapi dengan izin Allah berlaku. Sama dengan saya dengan tuan-tuan, secara adat kena ikut untuk kita ikhtiar. Nak rezeki kena kerja, nak kahwin cari bini. Ni dok tunggu ustaz lah, tak ada jodoh, kau gak mau jodoh pun budak cari. Lah dia kata ustaz, dia kata jodoh ni kalau Allah izin dapat. Ya, Allah izin confirm dapat. Lembu kambing pun ada pasangan. Natang pun ikhtiar. Tuan tengok natang diikhtiar. Ia balah sama-sama dia. Sebab apa? Nak menangkan hati yang betina. Yang tak balah ni natang apa? Khinzir dia. Khinzir dia tak balah. Ambil Q, ambil nombor. Mu dulu, patah aku pula. Faham? Dia kata khinzir betul kan? Cuba tengok. Natang lain balah lah, kucing lawan. Oh balah puang buat gede gitu, dia tunggu siapa menang dapat ai. Okey dia kata. Hak jantan balah, lari. Ular balah. Harimau lagi balah. Takkan ada 2 jantan di satu tempat. Takkan ada 2 raja dalam satu tempat. Takkan ada. Allah bagi pada binatang yang tidak berakal, mereka ada insting untuk mereka usaha. Maka usaha dan ikhtiar kita ni pada beberapa benda. Kata Imam Al-Ghazali, kena ada 4 benda ni sebelum mati. Maka kita perhatikan pada malam ni, siapa yang dah ada tambah baik, siapa yang belum ada sama-sama kita usahakan. Bukan kita nak kata siapa buruk siapa jahat. Mungkin saya yang bercakap yang paling tak baik, tapi kita sama-sama menambah baik insya-Allah. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, benda yang wajib kena ada. Tak ada benda ni balik awal. Maka kalau tak ada yang pertama ni, maka akan disqualified semua yang lain. Disqualified, keluar tu, tak ada. Mu dekah banyak mana pun tak ada. Mu solat bekak dahi pun tak kira. Mu puasa hari-hari pun tak kira. Yang pertama adalah iman. Asas ataupun foundation yang paling utama kepada seorang manusia sebelum mati, wajib dia menjaga iman dalam kehidupannya. Di antara iman itu, Nabi ajarkan kita memperbanyakkan dengan kalimah tahlil. Di dalam hadis kata Nabi, man akhiran la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya menjaga pada kalimah tahlil, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin ke atas dia syurga. Oh, dia kata gitu mudah ustaz nak masuk syurga. Siap-siap dah nak mati, baca kalimah tahlil. Tak semudah tu tuan-tuan.
Tak semudah tu. Maksudnya dia kata apa? Kan Nabi kata, man akhir la ilaha illallah dakhalal jannah. So dia kata, mudahlah saya pesan ke anak saya, ke adik-beradik saya, kalau abah nak mati, nak mapuh, murayak tu. Bisik di telinga lah tu. Ada. Boleh orang bisik, belum tentu tuan-tuan dapat ikut. Belum tentu kita dapat ikut. Kelaziman kita ni akan mati dengan apa yang kita hidup. Saya ulang. Kelaziman cara macam mana kita nak mati adalah macam mana cara kita menguruskan kehidupan kita. Ayah-ayah yang ada yang dah berumur sikit, kelaziman ni selalu datang surau. InsyaAllah Allah jemput kamu dalam keadaan melakukan ibadah. Amin, amin. Mana nak tahu ada daripada tu Allah angkat doa kita. Anak-anak muda, jangan kamu sangka mati umur tua. Aish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarighuhu. Nabi sebut dalam hadis, kehidupan pasti bertemu dengan barang kematian, yang tidak pun dia berhajat kepada umur dan tua ataupun kesakitan yang kritikal. Tak berhajat, tuan. Orang duk marah kata, oh COVID-19 ni hanya orang tua-tua je kena yang bahaya risiko. Tak ada, baru ni umur 21 meninggal. Memang dari segi perangkaan, persentage kalau orang tua yang berumur yang ada penyakit kronik kena cepat untuk meninggal, sebab dia serang paru-paru, dia serang bahagian pernafasan, membuatkan kematian sangat tinggi. Tapi baru ni ambil 21, umur 4 tahun pun boleh meninggal. Allah nak ajar kita mati tak kira umur. Tuan-tuan pergi dekat hospital sebelah ni tengok. Cuba tengok, ada orang yang dah umur 70-80 tahun dah, panjang umur. Tapi ada orang yang baru umur belasan tahun meninggal dunia tanpa sebab pun ada. Allah wujudkan sebab tu. Sehat walafiat, tengok-tengok Allah hanyut dengan air banjir. Ini ada seorang hamba Allah kita, saudara Luqman kan, mudah-mudahan Allah bagi yang terbaiklah pada dia. Sampai hari ni tak jumpa lagi kan, di sungai Temerloh kan. Kemarin yang di Pertuan Agong pergi apa ni, tengok macam mana misi pencarian. Air besar, hujan turun dalam keadaan yang agak teruk, maka kuat sangat air arus. Umur 20 tahun, sakit apa? Tak ada, sihat. Dan dia orang sungai. Ini bukan orang luar, kenapa? Dia orang sungai, maksudnya dah sangat ma'ruf dia dengan berenang dan sebagainya, boleh. Tapi mungkin Allah aturkan yang berbeza kepada dia. Yang pelik hari itu, satu kes berlaku di Kuala Lumpur. Sahabat ni duk bawa kereta, dia mengantuk letih sangat, maka dia berhenti tepi jalan nak rehat. Dia berhenti, duduk dalam kereta tu, tutup apa semua, dia pun tidur. Muda lagi, pelajar UTM Skudai Johor. Ada seorang hamba Allah naik bangunan tingkat berapa tak ingat, dia terjun. Yang ni memang niat nak bunuh diri, yang bawah tu nak rehat. Yang terjun tak mati, jatuh atas kenderaan kawan ni, yang dalam kereta meninggal dunia. Pada adat kita, biar-biarlah mampu. Nak terjun sangat, bagilah mati. Dah. Hak kawan bawah ni tak tahu apa-apa ni, tidur molek-molek, kedebam jatuh atas, meninggal dunia di tempat kejadian, pendarahan otak yang melampau. Hak terjun tak mati, Allah lah. Sahabat saya 4 hari lepas meninggal di Johor, dilanggar oleh pemandu mabuk. Yang kes Zara tu kan, suami masih duduk kat hospital ICU, kawan isteri tu dia baru 2 bulan lepas jumpa, dia ambil gambar, buat status apa. Kejut saya bila dengar dia meninggal. Sekarang ni suami dia masih dalam hospital, duduk dalam ICU, belum sedar. Anak tiri dia pun sama, dalam keadaan ada pendarahan otak yang belum sedar. Yang langgar dalam keadaan mabuk tu tuan-tuan, molek-molek ada sihat. Cara adat kita kata, sekala tuan, kalau bagi undian, tuan nak suruh siapa mati? Kalau bagi undian, confirm nak suruh mabuk ni, biar mampu keras tak apa. Tapi dah, aturan Allah itu berbeza. Sebab tu jangan duk cakap besar, dia kata, "Hai ustaz, saya mati ni confirm boleh ucap kalimah la ilallah." Belum ada jaminan. Maka aturkan ketika hidup sekarang, perbanyakkan dengan kalimah tahlil,
Kita selalu dengar hadis Nabi kata afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik daripada zikir ataupun lafaz perkataan adalah dengan kalimah la ilaha illallah, sebab dia mentajdid iman kita. Sebab dia memperbaharui iman kita yang kita tidak tahu waktu siang tadi berapa kali perbuatan syirik yang mungkin kita dah terlibat. Banyak perbuatan syirik yang kadang-kadang kita tak sedar tapi kita buat. Kadang-kadang syirik dari sudut perkataan. Apa syirik dengan perkataan ni? Contoh, dia melawak dengan kawan dia. Dia kata tak sodok semayang ah, dia kata. Duk semayang tunging terbalik bukan masuk syurga pun. Hati-hati, perbuatan itu boleh menjadi syirik khafi kepada kamu. Dia melawak, kadang-kadang melawak ah. Kan? Nah, dia kata tak payah tutup aurat lah. Dia kata tutup aurat pun ramai lagi orang dedah yang pakai tudung elok-elok ada buat maksiat teruk-teruk tu. Kita ni minta pada Allah masuk syurga dalam keadaan dedah aurat. Jangan. Kamu seolah-olah merendahkan syariat Allah. Itu di antara tanda-tanda syirik tu. Dengan perkataan fil khaul, dengan perkataan ni ada tak tuan-tuan pernah dengar gini? Kalau dia tengok musibah, dia lalu tengok dekat bandar, tengok dia nampak banjir. Kalau semalam tengok ada kawasan yang kesian, tengok ada kawasan yang naik air mendadak 2 hari yang lepas pun sama. Maka dia lalu tengok tu, dia kata apa? Minta simpang 44 malaikat. Pernah dengar tak ayat tu? Pernah dengar tak air minta simpang 44 malaikat? Tengok kemalangan, tengok kebakaran, tengok benda-benda tak sedap, tengok ni mulut keluar minta simpang 44 malaikat. Apa makna minta simpang 44 malaikat? Secara kalau kita takwil lah, apa makna dia? Diterangkan tu guna perkataan tu? Kurang kot. Ada guna? Kalau di Kedah tuan-tuan, ini ayat yang cukup. Kalau orang tahu famous lah. Kalau hadis tu tahap hadis sahih. Minta simpang 44 malaikat ni, kalau kita takwil dari segi maknanya minta simpang ni minta dijauhkan daripada 44 malaikat. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, dalam Al-Quran Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat 36 satu saja malaikat yang ingkar pada arahan Allah. Nama dia siapa dia? Iblis laknatullah. Satu je. Habis mana lagi 43 malaikat ni? Mu minta simpang 43 malaikat. Sedangkan malaikat ada yang Allah perintahkan bawa rahmat, ada yang bawa rezeki, ada yang bawa keampunan. Tiba-tiba kita minta dijauhkan. Bukankah dalam rukun iman kita beriman dengan para malaikat? Awak molek. Tu perkataan-perkataan yang boleh jatuh syirik tu, jangan buat main. Maka betulkan balik. Cuba betulkan benda yang dah biasa dan biasakan benda yang betul. InsyaAllah, mudah-mudahan. Kadang-kadang berhenti tengah-tengah hutan, anak nak kencing, duk naik nak pergi ke baling dekat jeli, anak nak kencing, tak ada tandah. Kita pun berhentilah dekat hutan. Kita royakkan anak apa kadang-kadang. Mu nak kencing sekali lagi, nak londes seluar, nak londes kain, mu minta izin. Anak pun tu, anak cucu minta tumpang kencing. Pernah jumpa dah? Bila tok ki kita kahwin dengan jaga pokok tu, jangan dia buat bolok gitu. Habis ustaz, kami tak belajar doa Nabi Sulaiman. Kami bukan ahli perubatan Islam. Nabi ajarkan kita setiap perbuatan yang dimulakan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ada keberkatan. Takkan Bismillahirrahmanirrahim pun tak ingat. Nak kencing kat mana-mana pun minta izin dengan nama Allah. Sudah, Allah yang mentakbir alam. Kenapa minta kepada jin, minta kepada hak jaga pokok lah segala mak nenek? Hei tuan-tuan, jangan buat benda-benda syirik gini. Kadang-kadang kita nampak mungkin benda tu kecil tuan-tuan, tetapi dia boleh merosakkan iman dan akidah kita tanpa tuan-tuan dan saya sedar. Tak apa, kita betulkan lah. Kadang-kadang mungkin benda tu turun-temurun kan, kita pun ikut yang tidak ada dasar ilmunya, maka kita ikut tu tak, yang kita tak tahu, yang disebut dengan nisyan. Orang yang tak salah, orang yang tak tahu dimaaf syarak, maka dah tahu kita betulkan. Sebab tu kata tadi dalam bab iman, setiap hari kita tak tahu banyak mana perbuatan kita yang kadang-kadang boleh merosakkan akidah.
Dari segi kadang-kadang bukan bercakap, kadang-kadang nyanyi lagu boleh rosak iman. Lagu Mak Saleh tentang tajuk dia God is a Girl, Tuhan itu perempuan. Ni lagu tajuk, ramai mana orang Islam nyanyi lagu. Kan kata lagu dulu, lagu Melayu pun banyak ada yang dari segi liriknya berunsurkan syirik. Lagu tu unsur dia, lirik ni boleh rosak akidah. Apa dia? Di antara lagu 90-an tu. Sekarang alhamdulillah artis sudah berubah, dia buat lagu semua berbentuk ketuhanan. Kan? Lagu Iwan Mansyah kan? Dengan Amalina tu. Lagu apa? Dia kata andainya matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Ayah-ayah mesti ingat lagu ni. Ada muda-muda ni tak ingat ke? Depa lagu Blackpink tu insya-Allah. Ni lagu tahun 90. Saya kecil ke lagu tu. Waktu tu memori dia dikeluarkan dengan album Memori Daun Pisang sekali. Kan? Memori daun pisang waktu jalan-jalan. Sekali dengan album ni. Dia kata apa? Andainya matahari terbit dari barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Apa makna daripada kiasan dia kata? Maksud dia kata matahari terbit dari barat, tak goyang lagi cinta aku pada hang ni, kira aku sayang ke hang lagi ni. Hang jangan takutlah. Oh kemah. Makna matahari terbit barat ni apa dia? Kiamat. Dia nak abang dekat Amalina waktu tu, dalam makna pada lirik tu, hey Amalina, hang jangan takut, kiamat apa aku sayang kat hang. Oh kemah keming. Nabi sebut dah dalam hadis, ketika berlakunya tiupan sangkakala, yakni berlakunya kiamat, anak isteri pun tak kenal dah, suami laki bini tak tahu dah. Seorang ibu yang sedang mengandung melahirkan anak tanpa dia sedar. Dahsyat tak dahsyat kiamat tu, anak dalam perut ni beranak tak sedar. Sedap gamuk je. Matahari terbit barat, takkan goyah cintaku kepadamu. Bolehlah nak kena bahang dengan malaikat. Buat bolok gitu. Tak apalah, alhamdulillah dia dah taubat dah. Dia tukar semua lirik lagu kepada sifat ketuhanan. Alhamdulillah. Berarti ingat yang pertama adalah berkaitan iman. Sama-sama lah tuan-tuan dengan saya mulai pada saat ini usahakan ada waktu lapang sikit, ucapkan kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan membiasakan lidah menjadi rutin menyebut kalimah la ilaha illallah. Allah permudahkan urusan lidah saat sakaratul maut melafazkan kalimah yang Nabi kata man akhiran la ilaha illallah dakhala jannah. Nabi jamin syurga. Saya bila jumpa tadi sahabat kita kan, saya tengok dia duduk soft depan, Masya Allah, malu. Saya malu. Saya mula-mula duduk di soft belakang, terang. Saya nak duduk soft belakang, kedua, ketiga, tapi bila tengok, ya Allah, Rabbi, sahabat kita Allah boleh bagi dia walaupun ada sifat kekurangannya sedikit, tapi dia, saya yakin orang macam ni kadang-kadang saya ucapkan tahniah pada mak ayah yang bawa dia atau adik-adik dia. Tuan-tuan, kalau dia tak semayang macam saya dengan tuan-tuan pun, syurga dah kat dia. Tapi Allah datangkan dia di sini untuk bagi tazkirah kat kita semua ni. Ni hak laki-laki, hak anak-anak muda, hak yang cerdik, pandai, ada akal, sempurna ni. Mu tak semayang bolok lagi mu. Saya ada seorang anak murid macam ni. Saya mengajak satu surau di Yan. Surau tu tak ramai, ada 6-7 orang. Tapi saya istiqamah mengajak surau tu. Bukan sebab apa? Sebab dia. Walhal saya ada jemputan, ada je Masjid Negeri Kedah, Masjid Zahir dan sebagainya. Saya tak pergi sebab saya nak pergi surau tu. Sebab dia. Pada saya, dia didik saya. Dia mesti akan solat berjemaah, dia akan masuk, dia sedekah. Dia mesti akan buat. Dan setiap kali habis solat, dia akan zikir. Saya tak tahu dia zikir apa, tapi bila saya tanya, dia kata zikir lah. Saya hebat kat dia. Start zikir la ilaha illallah. Baca tu je tak apa. Dia ulang tu. Kalaulah seorang manusia yang Allah tidak memberikan kesempurnaan akal seperti mana saya dan tuan-tuan boleh beramal, tidak mustahil saya dengan tuan-tuan pun boleh beramal. Tak ada kemuliaan pada kita dengan akal yang sempurna, pangkat yang tinggi, harta yang banyak, kalaulah tidak ada kalimah ni dalam kehidupan. Pegang yang tu. Tak ada beza. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala,
Nah, banyak sahabat-sahabat yang kita di online pun hampir 1000 orang sekarang duk tonton secara live. Kita mohon sahabat-sahabat tolong share bagi manfaat kepada orang ramai, insya-Allah, mudah-mudahan. Malam ni live daripada media Al-Barakah. Saya punya tim tak mari, sahabat kita Bandin daripada media Al-Barakah. Minta sahabat-sahabat kita bantu untuk share, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan, mudah-mudahan. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di antara perkara yang kena ada sebelum kita mati, namanya adalah ilmu. Selepas adanya iman, menjaga iman sebaiknya, maka haruslah iman itu dikuatkan dengan adanya ilmu. Dia asas kepada kenapa perlukan ilmu. Tuan-tuan tengok atas satu, ada satu tadi saya sempat duk baca dalam infografik tuan-tuan ni, menarik. Siapa yang buat tu? Falsafah daripada air segelas kan. Beza di antara orang yang ada ilmu dengan tak ada ilmu. Hanya ada ilmu daripada segelas air membezakan orang yang berilmu itu, dia minum air yang sama dapat pahala 5 jenis, 6 jenis pahala dapat. Apabila orang yang tidak berilmu minum air, dia hanya dapat fadilat pada hilang dahaga semata-mata. Cuba tengok, ada info lagi di mic. Tadi sempat saya baca aja. Air yang sama, ni air sama, tapi orang yang berilmu saat dia minum, yang pertamanya apa yang dia lakukan? Yang pertama, contohnya dia minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, minta maaf, yang pertama dia memulakan dengan tangan kanan, sebab Nabi sebut makanlah makanan menggunakan tangan kanan. Dia kata, ustaz, sekarang okey, kalau makan tangan, kalau minum tangan kanan, tak apalah kalau pegang cawan. Macam mana kami yang minum di kedai menggunakan straw? Okey, minum di kedai guna straw. Kita pegang cawan tangan kanan dah, adakah cawan tak? Kalau minum di kedai menggunakan straw, pegang cawan tangan kiri, straw yang nak dipandu dalam mulut guna tangan kanan. Habis, sebelum ni dosa? Tak dosa. Mu minum pakai kaki, pegang cawan apa boleh, tak ada masalah. Cuma nak fadilat tu tadi tu, yang Nabi kata makanlah menggunakan tangan kanan. Tak tahu siapa yang minum, ni minum straw kan? Straw itu menggunakan tangan kanan. Tapi kalau cawan pakai tangan kanan. Syekh Nuruddin dalam bab ni dia sangat jaga. Hatta dalam nak berdoa mic kena pegang tangan kiri, sebab tangan nak ditadah pada bahagian kanan. Kemuliaan diletakkan pada tangan kanan. Orang yang tak ada ilmu, dia mintibai ya, makan, minum ke makan ke apa, tangan kiri ke kanan dia ambil bahan, maka hilang satu pahala. Tu beza orang ada ilmu tak ada ilmu. Bukan kena ada ilmu tinggi. Orang yang ada ilmu, ada orang yang ada ilmu ni bukan ilmu, kadang saya pun bukan ilmu tinggi, tapi masuk masjid dapat pahala dah. Sebab apa? Mula dengan kaki kanan. Sebelum masuk masjid dapat pahala dah, ambil wuduk di rumah. Sebelum keluar rumah dapat pahala dah, pakai wangi-wangian. Sebelum start motor dapat pahala dah, niat aku pakai motor ni semoga-mogahan Allah kira sebagai timbangan pahala dah. Masuk masjid kanan dapat pahala. Masuk masjid baca pula doa dapat pahala lagi. Masuk masjid sebelum duduk niat iktikaf tambah lagi pahala. Tapi kalau orang tak ada ilmu, dia kata aku pergi masjid ni sebab nak malah cara duduk rumah bini blebel aku pergi masjid. Dapat tak fadilat dia main masjid? Dapat fadilat main masjid, tapi banyak ada proses yang dia dah tertinggal. Banyak. Dia duduk iktikaf, duduk pula dalam menghadap kiblat, dia doa, ya Allah kau jadikanlah ni di antara tempat yang kalaulah yang aku duduk sekarang jadikan dia yang terakhir nanti. Dapat lagi pahala. Banyak pahala. Orang yang ada ilmu, bila dia tengok hujan dia seronok untuk datang surau masjid. Sebab apa? Sebab setiap titisan hujan yang jatuh atas tubuh badan akan jadi saksi di hadapan Allah. Sedangkan titisan yang turun pada badan tu sejam 2 jam akan kering, tapi manfaat dia kekal di hadapan Allah. Sehingga kan ada satu kitab menceritakan seorang ulama, bila hujan turun dia lari pilihan hujan. Sebab apa? Dia seronok, itu adalah rezeki rahmat yang Allah turunkan, dan hujan akan jadi saksi di hadapan Allah berdasarkan dalil setiap makhluk yang ada di alam adalah makhluk Allah.
Sampai macam tu. Dia duk embuh pakai payung. Kalau orang nak payung tak mau, dia kata sebab apa? Biar basah pada tubuh dia ni, sebab tu makhluk Allah jadi saksi di hadapan Allah. Ya Allahu Rabbi, orang berilmu sungguh. Orang berilmu tuan-tuan, nak lipat sejadah pun dapat pahala. Lipat sejadah pun ada pahala. Sebab apa? Ada cara lipat sejadah. Mari saya ajar sikit. Boleh? Main satu sejadah. Boleh malam ni kita tutup sikit dengan at least tuan-tuan saya balik dia ada juga buah tangan. Selalunya lipat sejadah ni kita boleh wala buat macam roti canai tu je kan. Mari tak apa, sejadah mana boleh? Boleh kan? Lipat sejadah pun ada adab. Ni ulama ajak kita. Bila cek-cek balik, oh kenapa lipat sejadah pun ada adab, bukan main macam tu. Tak comel tu sebab apa? Kenapa tak comel buat gitu? Sebab tuan-tuan dah tempat sujud di bawah, tempat pijak di atas. Tak apalah, yang tak tahu tak dosa. Tak dosa tuan-tuan. Pagi kata, oh dosa aku masuk neraka. Tak ada orang masuk neraka sebab salah lipat sejadah. Tetapi ada orang yang masuk syurga disebabkan menjaga adab di dunia. Masuk masjid kalau orang ada ilmu, dia takkan pijak tempat orang sujud. Dia akan susun kaki ni, dia takkan pijak tempat orang sujud. Mana tempat orang sujud? Biasanya dekat depan ni kan. Maka perjalanan kaki dia diatur sama ada dibesarkan langkah pada tempat sujud atau dikecilkan langkah agar tidak pijak tempat sujud. Sebab apa? Bila kaki kita basah, pijak tempat sujud, dia akan ada bau yang tak baik. Maka bayangkan orang semayang Jumaat tadi sampai belakang, ada tak yang bau yang tak selesa di belakang sana? Bayangkan kalau semua hadir malam ni adalah orang yang Allah berikan bukan ilmu yang tinggi, tapi ada ilmu yang sesuai pada penggunaan ibadah dia, dah cukup makmur kawasan kita. Kalau tuan-tuan orang yang ada ilmu yang baik sikit ni, kita takkan masuk dalam masjid dalam keadaan kaki kita basah. Kita akan lap dulu dekat seluar atau jubah. Biar jubah kita bau tak apa, sekali boleh balik basuh. Tapi kita tak mau mencemarkan kemuliaan daripada bau yang tak baik dalam masjid kita. Kalau tuan-tuan dan saya orang yang Allah memberikan ilmu, takkan sekali-kali kita membiarkan kasut di luar dalam keadaan yang tak tersusun, sebab dia menjadi aib kepada seluruh umat Islam. Bayangkan masjid tuan-tuan tepi jalan besar, orang bukan Islam masuk singgah, tengok masjid Allahu Akbar, lipa macam budak-budak kalah tadika. Orang tak kenal siapa kita tuan-tuan. Orang tak kenal siapa pengurusi. Orang tak kenal siapa yang memberi tazkirah. Orang tak kenal siapa AJK masjid. Mu Datuk, Mu Tan Sri. Orang tak kenal. Ya orang kenal orang Islam jaga masjid dia macam ni je. Kalau saya dan tuan-tuan orang yang ada ilmu yang walaupun tidak banyak dan tidak tinggi, takkan kita biarkan bilik air kotor. Sebab kalau orang masuk dalam bilik air, orang akan nampak buruknya Islam. Tu kena bukan ada ilmu yang banyak, bukan kena ada PhD, tapi cukup dengan ilmu ibadah yang kita lakukan, berteraskan pada ilmu yang betul. Para ulama sampai lipat sejadah ni pun dia ajar kita. Saya Syekh Nazrul Nasir, guru saya waktu di Mesir, dia ajar sampai saya duk fikir, ya Allah Rabbi, rahmatnya Allah bagi pada kita sampai nak lipat sejadah pun diajarkan. Walaupun tidaklah sabit dengan hadis Nabi, tapi ulama ajar kita lipat sejadah. Sebab apa? Nak tunjuk beradab ke tidak kita. Maka lipatan sejadah dia ginilah, simple. Tuan-tuan tengok gini, mana bahagian kepala ni, bahagian mana? Ni kita ni kepala lah contoh. Jadi kita ambil yang ada sejadah kepala, tak ada kepala, mudah sikit. Okey gini ya. Ni mudah sikit nampak ada mana pangkal, mana hidung itu kan. Mana jantan, mana betina kan. Okey, ni bahagian kepala, ni bahagian kaki ni. So lipatan dia adalah yang pertama, lipat dua gini dulu. Saya lipat baju tak pandai, dah lipat jadah yang ketik. Mana? Lipat dua gini dulu. Okey, tadi ingat yang mana bawah? Ni belah ni bawah, ni belah atas. Maka lipatan dia yang bawah ini dimasukkan ke tengah dulu. Sebab apa? Yang bawah ni kawasan yang kita pijak. Bila pijak ni ada banyak kemungkinan boleh berbau, boleh busuk dan sebagainya. Maka kita nak memuliakan tempat sujud. Ingat, sujud ni waktu yang paling hampir kita dengan Allah berdasarkan hadis Nabi. Sujud tu waktu yang paling hampir kita dengan Allah. Sebab tu disunatkan kepada saya dan tuan-tuan memanjangkan sujud. Ni bahagian kepala, maka diletakkan di bahagian atas. Ni
So yang pijak duduk di bawah, dan yang bahagian di kita pas sujud, kita memuliakan tempat sujud diletakkan pada bahagian atas. Lipat sejadah macam mana pun tak berdosa, tapi bila tengok gini orang tahu, oh ni orang beradab ni, dia memuliakan tempat sujud dia. Ni dok kadang-kadang main gitu, nampaklah oh tak comel ni. Kadang-kadang contoh orang kata susun kitab kan, susun kitab ada adab dia, Quran belah atas, hadis nombor 2, apa dan nombor 3, dia ada susunan dia, bukan main ni je. Nah, hatta kalau lipat sejadah, nak masuk bilik air, kaki mana nak masuk dulu, kaki mana nak keluar dulu. Nak berak kedudukan pun ada, nak kencing ada kedudukan dia. Lepas berak kencing apa kena buat? Kena berdehem. Lepas berdehem apa kena buat? Islam ajarkan semua. Sebab tu dalam kaedah mudahnya, perbezaan di antara orang yang berilmu dengan tidak berilmu itu sangat jauh. Nabi kata seperti langit dan bumi, seperti aku dan kamu. Sebab tu bukan nak suruh kita mengaji pandai-pandai, nak ngata siapa pandai siapa bodoh, dok pakat-pakat belajar. Kita dah buat apa? Ulun yang tu. Tambah ilmu dalam bidang tu. Seorang doktor tidak berdosa ke atas dia kalau dia tak belajar ilmu arkitektur. Tak berdosa doktor tak belajar. Tapi berdosa seorang doktor kalau dia tak belajar tentang perubatan, sebab itu adalah tugas hakiki dia. Seorang imam tak berdosa kalau dia tak pandai ilmu perubatan, ilmu pomen, dia tak pandai, tak dosa. Tapi berdosa kepada imam yang memegang jawatan imam tetapi tidak menambah ilmu dalam bab apa keperluan yang ada pada imam. Sama seorang ustaz tak berdosa, ustaz kalau tak belajar ilmu perniagaan, tak belajar ilmu lain. Tapi kalau dia memegang posisi duk jawab soalan dalam agama, dia berlebih kurang dalam agama, berdosa kat atas dia. Seorang anak-anak muda, orang yang mengaji ilmu, tak berdosa pada kita kalau tak menjadi seorang ustaz. Tetapi bila kita duk melangkah jadi orang menuntut ilmu, kita tak bawa benda peralatan nak perang untuk ilmu, pelik kita. Seorang lah esok, start pada esok beli buku 35 pun tak apa, bawa je. Sekarang kita catik sikit-sikit. Sayang, saya mungkin ustaz yang tak ada manfaat dari segi ilmu sangat, tapi saya yakin, saya tengok tadi jadual ramai tok-tok guru kita yang masya-Allah rugi tuan-tuan. Tuan-tuan dah duduk dalam Raudatul Jannah, tiba-tiba tuan-tuan tak ambil. Sebab kita bukan Imam Syafi'i tuan. Sagi keluar segi tengok gawe depan tu lupa dah. Ambil fadilat dia. Tak berdosa, tak bawa, tapi itulah di antara adab dalam berilmu. Dan yang ketiga insya-Allah kita habiskan. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Al-Ghazali, yang kena ada kepada seorang manusia adalah tentang amal. Lepas ada ilmu, iman dah ada ilmu, maka beramal. Macam tadi ya. Sebelum ni tak tahu cara lipat macam mana, saya pun tak tahu. Lepas belajar baru kita tahu, oh lipat tu pada saja. Nak masuk masjid pun ada kaki nak keluar mana. Bukan ikut dah, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk bilik air, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid kena buat apa dulu? Oh, jangan pijak tempat sujud orang. Sebab apa? Takut nak mencermarkan tempat sujud ni, kita tak mau. Walaupun kaki kering, tak buat. Kalau orang tengok tu orang tahu, bagus ni, tertib ni. Orang dulu-dulu dia ajar kita banyak ada adab yang baik. Bila lalu depan orang tua, rendahkan sikit kan badan kan, tundukkan sikit. Itu ada. Islam ajar kita adab bila bercakap, tengok. Tapi hari ni kita sebabkan telefon, bila cakap dengan orang memata duk tengok kat sini. Allah, hatta kepada mak dan ayah. Ni anak-anak muda nak main telefon, kena hati-hati. Jangan disebabkan benda ni dimudahkan kita dihumban dalam neraka Allah, disebabkan kurangnya adab dengan mak ayah. Dengan orang lain boleh tahan kira, dengan mak ayah kadang-kadang duduk di kedai makan, ayah tanya, mu cuti sampai bila? Lawa ya? Jangan. Kalau ada keperluan yang betul-betul bagi kita, ayah minta ayah dah seminit je nak selesai ni. Ini penting kan ni. Tak apa. Jaga. Nah, maka beramal dengan ilmunya. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah, maka tidak ada manfaatnya. Walaupun dengan sedikit ilmu, beramal. Ada orang yang dia kata, ustaz kena tunggu alim dulu baru nak beramal. Jangan. Beramal sampai jadi alim. Anak-anak muda boleh berdakwah menggunakan platform. Kamu ada TikTok, kamu ada WeChat, tak apa, gunalah sebagai medium platform untuk dakwah. Jangan tunggu alim.
Dan yang terakhir kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia dikatakan bekalan yang perlu kena ada kepada seorang manusia adalah ikhlas. Iman, ilmu, amal, ikhlas. Maka ikhlas ni benda yang tidak nampak di mata, tak boleh dengar dengan telinga, tak ada mesin yang boleh scan. Kalau suhu boleh cek, tuan-tuan nak masuk tadi tek 36.2, tek 140 sebab baru selepas marah keling orang. Boleh suhu boleh cek. Tapi ikhlas tak boleh cek. Tak ada mesin yang boleh untuk menjustifikasikan ikhlas ataupun tidak, melainkan hanya kita dengan Allah. Tetapi janganlah tunggu sampai rasa ikhlas baru nak buat, tapi usahalah satu benda sampai ikhlas. Ada orang kata, dia kata, ustaz kami malas ustaz nak buat baik ni, lagi orang kata menunjuk. Tuan-tuan ingat, meninggalkan satu amal kebaikan disebabkan manusia, maksudnya kita tinggal satu-satu benda disebabkan manusia, maka itu adalah syirik kecil. Saya ulang, meninggalkan satu-satu amalan, dok buah sembahyang sunat sekali lagi lepas sembahyang isyak, sebab apa? Takut orang tengok. Dok buah sedekah sekali lagi sebab sekali orang nampak, takut kata saya nak menunjuk pula. Meninggalkan satu ibadah kerana manusia, maka itu di antara jalan-jalan pada perbuatan syirik. Sebab apa? Kita meletakkan yang memberi kesan adalah manusia. Kita meletakkan seolah kebergantungan amalan tu terhenti disebabkan manusia. Dan melakukan sesuatu disebabkan manusia pula. Semayang sunat sebab apa? Biar aku nak tunjuk ke orang, kata aku ni kemah keming, aku nak derma banyak, tunggu orang lalu baru derma. Maka itu adalah riya. Maka apa kaedah dia? Tinggal pun masalah, buat pun masalah. Maka kata Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, teruskan buat. Teruskan buat. Belajar untuk didik hati, sama-sama kita usahakan. Hilangkan untuk kita nak rot orang, nak hukum orang. Kita mulakan sekarang. Anak-anak muda dia berkata, ustaz kami malas mari sejid, segi orang kata macam nak buat baik. Tak apa, biar orang kata kita nak buat baik daripada orang nampak kita buat jahat. Ayah-ayah nak mari sejid, bini duk kata abang macam orang tak kenal abang, bolok sangat, nak buat baik pula. Tak apa, biar dia. Mudah-mudahan itu yang akan menjadi ikhlas dalam kita melakukan sesuatu, insya-Allah. Dan sama-sama kita doakan semua yang hadir pada malam ni dan yang menonton secara live malam ni, moga Allah memberikan keikhlasan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan, di atas kedaifan ilmu yang bercakap, mohon maaf kekasaran bahasa, tertinggi suara, ataupun mungkin terkata pada mana-mana pihak itu kelemahan yang anda lakukan. Mudah-mudahan bertemu dengan kebaikan dan berpisah juga dengan kebaikan, insya-Allah. Cuma saya nak maklum satu benda, saya tak ada buat kutipan apa-apa, tak ada. Yang pertamanya di belakang tu nanti bagi pihak Media Al-Barakah. Mereka ni adalah satu entiti yang freelance, tak ada dibayar oleh mana-mana pihak, tak ada di semua. Mereka buat ni atas dasar nak sebarkan dakwah sahaja. Saya tak dapat komisen, not a single sen, wallahi tidak. Tapi dia kata tadi, ustaz kalau boleh umum je lah, saya tolong umum. Mereka bawa ada kismis ni, pihak Media Al-Barakah, dia bawa ada kismis yang ditambah dengan coklat dengan susu kambing. Semalam saya beli untuk nak bawa balik ke anak-anak saya, kat pelajar tahfiz saya minta satu kotak semalam. Jadi tuan-tuan mungkin boleh beli. Kalau ayah-ayah tak nak makan, sedekah ke orang lain. Ni ada anak-anak muda kita yang main malam ni, sedekah kat dia orang, ataupun beli hadiah kat cucu. Kismis ni adalah buah syurga yang Allah sebut dalam Quran, dan dia ada baik untuk saraf otak, baik untuk saraf tubuh badan. Kita amalkan boleh bagi anak-anak ni, Nabi sebut dalam hadis. Maka saya tak dapat komisen apa-apa, cuma cerita ni agar tuan-tuan secara tak langsung kalau nak minta sumbangan nampak bolok sangat, maka dia jual sesuatu, tak silap saya sebotol itu RM15 kot. Tuan-tuan belilah. Saya tanya dia untung berapa? Sebotol 2-3 riyal je untung. Tapi secara tak langsung sekurang-kurangnya dapat juga kita bantu dalam pergerakan dakwah Media Al-Barakah. Sama-samalah kita usahakan, mudah-mudahan agar walaupun kita mungkin nak sebarkan ilmu, kita tak pandai, tapi mungkin dengan asbab platform online macam ni dapat ramai. Untuk makluman tuan-tuan, malam ni hampir 15,000 orang dah menonton live.
Nak himpun 15,000 kena sewa stadium tuan-tuan. Tapi malam ni dengan sebab sahabat-sahabat kita ni boleh tersebar dengan cara macam ni insya-Allah. Dia tengoklah kismis di belakang. Kalau tuan-tuan nak beli sedekah kat orang pun tak apa. Beli maksudnya bayar 30 ya, kata sagi banding bagilah kat siapa-siapa. Anak-anak muda kita yang ni nampak sedekah je kat dia. Boleh insya-Allah. Yang tak bawa duit jangan bimbang tuan-tuan, sagi minta nombor telefon kan, ambil dulu nanti bayar. Jangan duk buat tak bayar sudah. Tak padan masuk neraka sebab balas curi kismis orang. Curi 1-2 bilion bukan kata berbaloi, tetap tak berbaloi tapi boleh tahan kira. Ni balas kismis kat sejik, nampak uduh sangat tuan. Usahalah sama-sama insya-Allah. Kalau malam ni yang hadir 50 orang, 50 buku habis. Kalau satu keuntungan dapat 2 ya, boleh dah dekat dia 100 ya. Tak apalah, boleh juga untuk teruskan internet, kos perjalanan dan sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan saling untuk kita melengkapi. Yang tak boleh bercakap kita menulis, tak boleh kita memberi, tak boleh memberi kita mendoakan. Mudah-mudahan saling melengkapi untuk menyebarkan Islam atas alam ini. Dan mohon doa pada Murtada Dakwah Center insya-Allah bulan 10 hari bulan kita akan ada convocation syahadah pelajar-pelajar kita yang baru menghabiskan 30 juzuk dalam tempoh kurang 10 bulan habis 30 juzuk. Ada 34% pelajar kita alhamdulillah. Saya tak ada hadiah nak bagi kat tuan-tuan, cuma saya hadiahkan satu buku nanti secara online lah. Buku yang saya tulis macam mana kaedah penghafalan Quran yang kami buat kepada pelajar kami. 34% pelajar habis dalam tempoh kurang setahun hafal 30 juzuk. Dan tuan-tuan boleh tebuk mana tuan-tuan nak. Salah seorang pelajar yang habis adalah anak owner Desa Murni Batik ni, anak Abang Suhaimi kita, Naufal Baihaqi, umur 12 tahun, cucu kepada almarhum Tuan Guru Said Ismail kan, Surau Padang Midin tu, Al-Hikmah Padang Midin. Cucu dia ada dengan saya. Anak dia, cucu dia habis 8 bulan habis 30 juzuk. So kita bukukan, saya bukukan dan saya tak berhajat nak menjual. Saya nak hadiah kepada tuan-tuan sahaja. Cuma saya tak cetak buku tu, baru siap 2 hari yang lepas. Baru siap. Duduk di sinilah, saya duduk di sini siapkan sikit-sikit. Cuma saya hadiahkan. Nanti tuan-tuan ginilah. Siapa yang ada telefon, tuan-tuan tulis je nombor telefon ni, tuan-tuan WhatsApp, nanti saya akan hantar buku tu secara e-book. Tuan-tuan diizinkan untuk print. Diizinkan sebab saya tak jual. Tuan-tuan ambil sebagai manfaat. Jangan bimbang. Anda kata dia tahu ustaz, betul budak-budak boleh menghafal tak? Ayah saya umur 65 tahun menggunakan teknik yang sama, ayah saya boleh hafal sehari 1 juzuk. Ayah saya sendiri. Dan waktu saya ambil teknik ni di Indonesia, di karantina Bandung tahun 2019 tahun lepas, umur 70 pun boleh habis. 38 hari habis hafalan 30 juzuk Quran. Umur 70. So tak ada istilah lambat atau cepat, better late than never. Mulakan daripada sekarang insya-Allah. So buku tu baru siap 2 hari lepas, saya tak ada cetak apa. Cuma nanti tuan-tuan ambil nombor telefon ni 014, ambil nombor telefon ni. Sekali tuan-tuan WhatsApp je kata ustaz, kami daripada masjid Gong Tasik ke apa, Nasik ke apa, saya tak tahu nama masjid, entah lupa, minta maaf. Tuan-tuan bagi tahu, kata nanti saya akan hantar je cara percuma, tak ada masalah. No charge ataupun no price yang kita letakkan. Pada saya nilai buku tu lebih bernilai bila tuan-tuan baca, bukan pada nilai bayaran. 014-601-9090 ataupun 014-601-9494. Dua-dua boleh. Cuma pagi esok lah, pagi esok saya hantar. Malam ni mungkin tak sempat sebab lagi abang dia nak bawa pergi jumpa orang pula, Ustaz Ahmad Dusuki dan sebagainya. So pagi esok tuan-tuan WhatsApp pagi esok ataupun malam ni WhatsApp, insya-Allah esok saya akan cuba usahakan buku tu saya bagi. At least tuan-tuan baca, tuan-tuan tengok apa kaedah yang digunakan untuk memudahkan penghafalan. Sebab saya yakin Ramadan baru ni baru kita tahu kita setara mana. Sebab Ramadan baru ni masjid surau tak boleh sembahyang tarawih kan. Kita sembahyang di rumah, tuan-tuan dah ulang baca surah apa? InsyaAllah surah yang wajib adalah surah Qul Huwallah. Setuju tak? Malu kita 50 tahun 60 tahun hidup, itu je surah yang banyak kita dah ulang. Tak berdosa, tapi lebih baik kalau kita tambah. Ada kaedah dia lah. Dan insyaAllah mudah-mudahan semua, sekali lagi saya main ayah-ayah semua, ada anak muda yang ada ni, semua boleh hafal Quran. Amin
ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah, kelemahan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Ya Allah, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir pada malam ini buat dosa banyak. Ya Allah, hati kami banyak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, ya Allah, yang mentakbir sekalian hati-hati kami. Ya Allah, peganglah hati kami dengan kebaikan. Ya Allah, campurkan istiqamah dalam hati-hati kami agar kami boleh melakukan ibadah yang macam ni sampai kami mati. Ya Allah, ya Allah, dalam sisa kehidupan kami yang ada ni. Ya Allah, kau manfaatkanlah dan bimbingkanlah hati kami untuk bersama-sama menghilangkan penyakit hasad dengki bergaduh sama kami. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang ada mak dan ayah, kau izinkanlah agar kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Ya Allah, perbaiki akhlak kami untuk kami melunakkan suara kami saat kami berbicara dengan mak dan ayah kami. Ya Allah, kalau ada perbuatan dan perkataan yang pernah kami lukakan hati mereka, ya Allah, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, ya Allah, janganlah disebabkan kesibukan harian kami, ya Allah, sehingga kami melupakan untuk berdoa kepada khusus kepada kedua ibu dan ayah kami. Ya Allah, ya Allah, kalau mak dan ayah kami telah meninggal dunia, permudahkan urusan mereka di sana, lapangkan kubur mereka, hiasilah kubur mereka sebagai taman-taman syurga-Mu. Ya Allah, ya Allah, pada kami yang sakit yang hadir pada malam ini, kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan solat, yang belum melakukan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kerdilnya kami. Ya Allah, di saat kau turunkan satu makhluk yang tak nampak di mata, yang tak dengar dengan telinga, yang kami tak boleh sentuh dengan tangan dan kaki kami. Ya Allah, tetapi cukup untuk membubikan ego seluruh pemimpin di dunia. Ya Allah, makhluk yang bernama COVID-19, ya Allah, cukup mendidik kami. Ya Allah, maka ya Allah, kau angkatlah dia daripada alam ini. Ya Allah, kami rindu nak salat berjemaah, dirapatkan di antara saf. Ya Allah, kami rindu untuk salat berjemaah seperti biasa. Ya Allah, kami rindu untuk kami duduk dalam keadaan kuliah yang tidak ada had dan sempadannya. Ya Allah, maka ya Allah, cukuplah dengan azab dan ujian yang kau datangkan kepada kami. Ya Allah, sungguh kau Tuhan yang mengetahui siap daripada hati-hati kami. Ya Allah, ada peniaga yang tak boleh berniaga disebabkan ujian. Ya Allah, ada orang yang dibuang kerja dengan sebab ni. Ya Allah, maka ya Allah, kau bantulah kami. Ya Allah, kau didiklah hati kami dengan sabar dan tabah menghadapi ujian ini. Ya Allah, kau peliharalah bumi Terengganu daripada wabak, bala, bencana, banjir yang besar atau perkara-perkara yang memudaratkan kepada kami dan qaryah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.